أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita dapat menghadirkan diri kita di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada ilmu yang kita dengar, yang kita pelajari, dan mudah-mudahan ianya menjadi amalan kepada kita semua. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ulama menyifatkan orang yang jahil berkenaan dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama telah pun mensifatkan mereka itu adalah orang yang mati dan tubuh badan mereka adalah ibarat seperti tanah perkuburan. Dan tuan nak kata orang yang jahil dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ni, mereka itu seolah-olah tidak ada gunanya lagi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Perkara ni disebut oleh Al-Imam Al-Syekh Umar As-Saqqaf rahimahullahu taala, yang mana kata Al-Imam Sayyid Umar As-Saqqaf rahimahullahu taala, dia sebut di dalam syair beliau menyatakan: wal jahilu qabla al mauti mautun ahlihi
Sesungguhnya orang yang jahil itu sebelum datangnya kematian pada diri dia, terlebih dahulu dia telah pun mati, kata Sayyid Umar Saggaf rahimahullahu ta'ala. Wa ajsaduhum qubur qabla al-qubur, manakala jasad mereka adalah tanah perkuburan sebelum jasad mereka itu ditanam oleh manusia yang lainnya ke dalam lubang kubur, kata Sayyid Umar As-Saqqaf rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan nak menunjukkan bahawa orang yang jahil dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu seolah-olah macam tidak ada dia di atas muka bumi ini dan tidak ada manfaat apapun pada diri dia. Tuan-tuan, maka kerana itu kita nak kena mengambil tahu perkara-perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita, demikian perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hikmahnya kepada kita sehinggalah kita boleh faham akan suasana. Dan tuan, orang yang diberikan hikmah, maka dia telah pun diberikan dengan nikmat yang begitu besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, mana-mana orang yang bertakwa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan beri kepada dia dapat mengenali mana satu yang batil dan mana satu yang benar. Ni kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Dia bertakwa dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada dia pengetahuan mana dia yang batil dan mana dia perkara yang benar pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila manusia dia boleh kenal, tuan-tuan, benda yang batil dan juga benda yang benar pada sisi Allah, maka kata Imam Ibn Kathir, itu merupakan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Bila dia tahu mana yang batil, mana hak yang benar, tuan-tuan, sudah pasti dia akan mengikuti kebenaran tersebut, lalu dia meninggalkan perkara-perkara yang batil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kita berdoa kepada Allah kerana di akhir zaman ini banyak perkara-perkara yang mengelirukan kita. Dia nampak seperti satu kebenaran, dan tuan, tapi dia merupakan kebatilan pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan beradanya kita dalam majlis ilmu, maka kita diberikan pengetahuan, lalu kita dapat membezakan hak dan juga batil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan kita sambung lagi pembacaan kitab Risalah Adab Sulukil Murid, adab-adab perjalanan seorang murid ataupun orang yang berkehendak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, manusia ni bila mana dia telah pun mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah pun mendapatkan segala-galanya. Kerana manfaat mudarat baik dan buruk adalah berasal daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu manusia tak kira dia tu daripada golongan mana sekalipun, dia daripada bangsa mana sekalipun, dan tuan, dia nak kena letakkan diri dia sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka mudah-mudahan dengan kita baca kitab ni sebagai tabarrukan, mengambil barakah daripada pengarangnya, mudah-mudahan kita juga diberikan dorongan oleh Allah
bagaimana untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Maka berkata pengarang kepada kitab ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan munafaat ilmunya kepada kita di dunia maupun di akhirat. Dia kata tuan-tuan, wal akhiratu hiyal jannah, dia kata. Dan akhirat itu, kata Imamul Haddad, hiyal jannah, dia merujuk kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita dah habis dah huraian berkenaan dengan bagaimana kita nak berurusan dengan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka sebagai ulasannya, orang yang mencari dunia, dia tidak boleh untuk melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ianya hanya sekadar sebagai jambatan untuk kita menuju kepada negeri akhirat. Dan tuan, inilah yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Minhajul Abidin. Hendaklah bagi orang yang mencari harta itu, mereka tidak lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka tak jadi kesalahan orang yang dia mencari nafkah, orang yang dia nak tingkatkan ekonomi kehidupan dia, tak salah. Bahkan sahabat dia pernah tengok ada satu orang zaman Nabi SAW, ada satu orang pemuda yang tubuh badan dia sasa kuat. Dan tuan, lalu dia pun bekerja sekuat hati dia. Dan tuan, maka sahabat-sahabat lain kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, alangkah eloknya kalaulah pemuda ini dia bersama-sama dengan kita berjuang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mendapatkan syahid pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tu, lalu apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu kata begitu kepada dia. Dan tuan, maknanya apa? Jangan kita kata kepada orang yang kuat bekerja ni. Kerana kata Nabi SAW, kalaulah dia bekerja, niat dia adalah kerana tak mau meminta-minta daripada orang yang Allah beri kekayaan pada dia. Dia tak mau meminta. Dan tuan, minta-minta ni tak berapa nak elok. Nah, tapi kalau ada hajat yang sangat mendesak, tak apa, minta pergilah. Tapi selagi boleh kita usaha, maka kita usahalah. Sehingga kata Nabi SAW, yadul ulya akramun min yadis sufla, atau kama qala Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, tangan yang berada di atas, dia jauh lebih mulia daripada tangan yang berada di bawah, kata Nabi SAW. Dan tuan, nak tunjuk kata orang yang memberi itu jauh lebih mulia daripada orang yang asyik meminta-minta dan asyik menerima daripada pemberian hak orang. Dan tuan, maka kata Nabi SAW, biarkan dia. Kalau niat dia bekerja itu kerana dia tak mau meminta-minta daripada orang, kata Nabi, maka tu jauh lebih baik. Dan dia dikira pahala sebagai orang yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi kata, ada juga orang yang berjuang pada jalan Allah
tapi niatnya bukan kerana Allah, maka jihadnya tak diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan, maka demikian Nabi kata kepada orang yang duk cari kehidupan dunia ini, maka fahamlah kita, tuan-tuan. Bila mana kita cari dunia, kita cari rezeki, cari nafkah, cari keperluan, tuan-tuan, kita kena sedar yang kita duk makan, yang kita duk minum, yang kita duk dapat ni, hak ni kepunyaan Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk kita syukuri pemberian tersebut. Tuan-tuan, maka kerana tu orang yang tak reti bersyukur dengan Allah ni dia kena hati-hati. Tuan-tuan, orang yang tak bersyukur dengan Allah, orang yang Allah bagi nikmat banyak dekat dia, dia tak boleh nak bersyukur dengan Allah. Tuan-tuan, ada orang yang dia terhalang daripada bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Faktornya terlalu banyak. Tuan-tuan, faktor pertama, dia lalai dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ni faktor yang pertama. Tuan-tuan, dulu dia orang susah. Bila dia boleh kesenangan, hidup dah berbeza daripada dulu. Tuan-tuan, kalau dulu ni dia nak buat apa-apa berkira, no? Nak beli itu berkira, nak beli ni berkira. Anak pun macam tu juga, nak minta apa-apa sanggup bohong. Sanggup bohong. Dia kata hak ni hang tak elok makan. Dia kata tak elok makan. Hak ni Yahudi punya. Oh tu dia. Dia main kot tu. Padahal ayah ni kering, poket dia kering, tak ada lah. Tuan-tuan, tapi bila dia berikan kesenangan, semua kemahuan dia jadi boleh. Nak makan apa dapat. Kemudian sebelum ni apa semua tak boleh, tiba-tiba boleh. Tuan-tuan, nikmat inilah dia lalai, maka dia tak boleh nak bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, tak boleh bersyukur dengan Allah. Faktor kedua kata ulama adalah dia tidak mengenali bahawa itu adalah nikmat daripada Allah. Ada juga tuan-tuan orang yang dia tak kenal. Yang dia tahu bila Allah bagi nikmat ni duit semata-mata, harta semata-mata. Dan tuan, dia tak kenal selama ni Allah Ta'ala bagi dia keluarga sakinah, keluarga yang menyejukkan mata bila memandang. Dia tak tahu yang tu adalah nikmat daripada Allah. Dan tuan, ada orang yang dia tak ada duit, tapi kesihatan dia tak pernah pun sakit. Dan tuan, jarang dia pergi jumpa dengan doktor. Kadang-kadang tak jumpa terus. Tapi tak ada lah orang yang tak jumpa terus. Mesti ada memang. Kena pula apa ni musim wabak macam ni. Pantang. Dia tengok macam tak sihat, pergi terus. Tuan-tuan, ada orang dia tak ada duit, tapi kesihatan dia elok. Tuan-tuan, dia tak kenal kata hak tu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia tak ada duit, harta dia sikit, tapi dia diberikan anak-anak yang boleh berkhidmat dan taat pada dia. Tuan-tuan, dia tak kenal itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia tak boleh pandang itu nikmat Allah. Bila mana orang lain tak boleh nak naik ke masjid, orang lain tak boleh duduk dalam majlis kuliah, majlis ilmu, dan tuan, dia tak boleh pandang bahawa itu adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, ni faktor-faktor yang menyebabkan manusia dia tak boleh nak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka kata ulama, ni disebut oleh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ibn Athaillah, orang yang tak pandai bersyukur pada Allah, berhati-hati dia kata. Tuan, hati-hati bila Allah beri kita nikmat, kena reti bersyukur dengan Allah. Dan tuan, syukur kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala juga ada beberapa peringkat. Ada orang yang dia bersyukur masa datangnya nikmat. Allah bagi nikmat, dia syukur dengan Allah. Bila tidak ada nikmat, dia mula jauh daripada Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan, ada orang pula yang dia bersyukur, tidak lebih hanya dia menyatakan alhamdulillah wa syukrulillah. Tuan-tuan, hak ni banyak ah. Tuan-tuan, hak ni banyak. Dapat nikmat je alhamdulillah wa syukrulillah. Tuan-tuan, dia dapat nikmat tu pasal apa? Dia gembira sangat-sangat, dia pun sebut alhamdulillah. Lepas dia alhamdulillah tu, boleh nikmat tu kat dia lupa pula. No, lupa pula, jadi lalai pula. Kerana dapat nikmat tu tadi, sembahyang jadi lewat, gembira sangat. Lupa semua dah. Tadinya dia bersyukur dengan Allah. Dan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dia kata, sebenar-benar syukur kepada Allah adalah taat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebenar-benar taat dengan Allah. Dan macam kita kasih pada satu orang. Kita pun ada isteri, kita ada anak yang kita kasih. Dan tanda kita kasih ke anak isteri ni pengorbanan kita lah. Kita sanggup buat apa sahaja untuk isteri kita. Kita sanggup buat apa sahaja untuk anak kita. Bahkan bila kita rotan anak tu, bukan makna kita benci pada anak tersebut, tapi adalah kerana kita sayang kepada anak kita tu. Kita tak mau nanti esok dia terjerumus ke dalam perkara-perkara yang tidak diingini. Dan demikian kasih dan juga sayang kita kepada ahli keluarga kita. Dan maka makna syukur yang sebenar adalah taat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka